Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam YouTube channel saya lah. So hari ni lah nak sharekan benda-benda yang korang selalu dengar, tapi adakah benda tu betul ataupun benda tu tidak berasas. So korang kena nilai sendiri apa yang saya sharekan pada hari ini dan cuba ambil manfaatnya. Sekiranya bermanfaat, tolong like dan share video ini untuk manfaat bersama. Jom sama-sama kita saksikan. Perkara yang pertama saya nak share kepada hari ni, korang selalu dengar banyak polisi yang tak boleh claim untuk sekian-sekian penyakit. So dekat sini korang kena faham apa yang korang ambil tu dan polisi yang korang ambil tu tentang apa. Ada orang yang ambil tentang accident, so dia tak claim untuk dia tak boleh claim untuk perubatan yang lain-lain melainkan sebab accident. Yang kedua, ada orang yang claim untuk pampasan kematian. Dia cakap tak boleh claim pampasan kematian tu. Rupanya dekat dalam terma dan syarat polisi dia adalah polisi yang berkaitan dengan kematian ini mesti disebabkan kemalangan ataupun mesti disebabkan sekian-sekian faktor. So itu adalah polisi-polisi yang ada syarat-syarat tertentu kenapa dia boleh claim dan tak boleh claim. So jangan senang percaya kepada benda yang tak boleh claim. Sebab korang kena tahu fakta dia. Bila dia tak boleh claim, mesti ada sebab dia. Yang kedua, korang kena faham, ada orang cakap, saya hari tu pergi hospital tak boleh claim untuk demam tinggi. Saya demam tinggi masuk hospital 5 hari tapi tak boleh claim. Kenapa saya tak boleh claim? Dan orang yang tak boleh claim tu pula akan cakap kawan-kawan ni, jangan ambil polisi ni semua tak boleh claim dan sebagainya. So kat situ korang kena faham polisi yang dia ambil tu adalah polisi apa. Barangkali polisi yang dia ambil hanyalah polisi untuk life protection, life takaful. Contohnya, dia just untuk cover kematian ataupun hilang upaya, tapi tak cover untuk rawatan hospital. So dekat sini bukan polisi tu yang tak cover, tapi tak ada manfaat tu dalam polisi. So kena pastikan polisi yang korang ambil tu ada manfaat yang korang nak. Contoh, kita ambil insurans kereta, kita mesti nak tengok protection dia apa, berapa coverage dia untuk kereta kita, dan ada tak untuk perlindungan kita punya kereta sekiranya kemalangan confirm lah, sekiranya terbakar, hilang ataupun kita cermin pecah, ada tak cover untuk cermin dan sebagainya. So kita nak tahu manfaat ni. Macam tu juga untuk kita punya protection, medical card atau apa dan sebagainya, kena tahu apa yang kita cover dan apa yang kita nak sebenarnya kita boleh minta. Sebagai contoh, kita nak pampasan sakit kritikal, so kita boleh tambah pampasan sakit kritikal dan sebagainya. Seterusnya, ada orang cakap bila kita tak bayar, kita tak dapat apa-apa. Kita akan menanggung rugi dan rugi dan rugi. Kita bayar tapi kita tak pernah claim. So kita akan rugi. So sebenarnya korang tak rugi bila korang bayar, walaupun korang tak pernah claim, korang tak rugi. Sebab dekat dalam setiap polisi mesti ada nilai tunai dia. So kena tahu polisi korang tu nilai tunai dia macam mana, apa fungsi dia dan macam mana proses dia. Mungkin kegunaan dia juga apa. Barangkali nilai tunai dekat dalam tu adalah untuk sustainkan polisi korang supaya tak ada kenaikan harga ataupun kenaikan harga yang kecil. So bila tahun-tahun mendatang, dia tak akan naik harga tiba-tiba mendadak. Dia akan gunakan nilai tunai dalam tu untuk cover korang punya polisi dan korang hanya bayar seperti biasa. So setiap nilai tunai tu ada fungsi dia. Korang boleh tanya dekat ejen yang sah, boleh tahu, boleh tanya juga dekat pengendali takaful yang sah. So benda-benda macam ni, nilai tunai dia apa fungsi dia. Korang tak akan rugi sebenarnya bayar insurans takaful untuk diri sendiri. Tak ada kerugian sebenarnya. Seterusnya, ada juga orang yang cakap dekat luar sana, dia ada polisi yang cover life 100,000, tapi bila family salah seorang daripada ahli keluarga dia meninggal, tapi tak dapat 100,000 tu, hanya boleh claim apa yang dibayar saja. Tak boleh claim totally 100% 100,000. Kenapa? So mungkin dekat sini polisi dia ada syarat-syarat tertentu, kematian disebabkan apa, dan mungkin juga dekat sini ada maklumat yang klien sendiri tak bagi tahu dekat ejen ataupun masa register, dia tak declare betul-betul. Contoh, dia ada sakit sekian-sekian tapi dia sembunyikan penyakit tu, dan company mungkin tak dapat detect, sebab tak semua penyakit yang company boleh dapat detect secara directly. Mungkin dia tak pernah buat rawatan tapi dia ada penyakit tu, dia just pergi klinik-klinik biasa je, dia tak dapatkan rawatan khusus dekat hospital dan sebagainya. So kita tak detect penyakit tu dan dia tak declare sebab dia nak insurans tu cover dia punya life. So bila dia meninggal,
bila dia meninggal disebabkan penyakit tu, dan bila kita check penyakit tu memang dah ada lama. So of course lah, benda ni kita akan bayar apa yang dibayar saja, kita tak cover untuk life dia. So dekat dalam insurans juga takaful ni, ramai orang akan cakap jangan ambil lah, rugi, tak claim dan sebagainya, tak boleh claim dan sebagainya. So kat sini korang kena faham satu benda, bukan tak boleh claim, tapi mesti ada sebab. Ada sebab tak boleh claim. Antaranya manfaat tak tersedia dalam polisi. Yang kedua, klien tak jujur dengan masa daftar. Ada benda-benda sakit-sakit apa semua klien tak bagi tahu, dan klien tak nak benda tu diketahui oleh pihak insurans ataupun takaful. Yang ketiga, mungkin pembahasan yang dia minta tu sekian-sekian tu tak cukup tempoh. Mungkin ada setengah pembahasan dia ada waiting period juga. Mungkin waiting period 24 bulan, tapi berlakunya kejadian tu sebelum 24 bulan. So dia akan bayar di atas syarat yang ditetapkan dalam polisi tersebut. So benda-benda macam ni sebenarnya korang tak perlu risau, sebab kita boleh dapat detect benda ni cover atau tak, boleh atau tak daripada ejen yang sah ataupun pengendali takaful yang sah. So tak ada benda maklumat yang korang tak boleh tahu. Semua korang boleh tahu, korang tanya je. Sebelum korang sign, korang ada hak untuk tahu apa polisi yang korang ambil. So jangan pernah ragu tentang insurans ataupun takaful, tak boleh claim ke apa ke dan sebagainya, mesti ada sebab. So kalau dengar benda-benda yang viral dan sebagainya, mesti ada logiknya kenapa tak boleh claim. Bukan semua benda yang tak boleh claim tu tak ada logiknya. Tiba-tiba company tak nak bayar. No, company akan bayar hak anda. Itu hak anda di atas polisi. Kalau company tak nak bayar, you ada polisi tersebut, you boleh bawa ke tengah benda tu. So company akan buat yang terbaik untuk anda. Sekiranya benda tu semua tak ada masalah, kita akan bayar claim dengan seperti yang diwartakan dalam polisi tersebut lah. So dekat sini sebenarnya tak ada isu. Insurans ataupun takaful ni tak boleh claim ke apa dan sebagainya, sebenarnya tak ada isu. Yang menjadi isu besarnya adalah kita selalu dengar kata-kata yang negatif daripada kawan-kawan ataupun family members. So kita sendiri tak tahu manfaat tu betul atau tak, ataupun ada atau tak untuk diorang, yang diorang tak boleh claim tu ke dan sebagainya. Tapi kita percaya untuk diri kita, sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri. Insurans ataupun takaful tak pernah merugikan diri kita untuk kita bayar setiap bulan, sebab dia adalah satu inisiatif kita untuk dapatkan protection, untuk jaga keuangan kita sekiranya berlaku something kepada kita. Okey, sakit ke apa dan sebagainya, mungkin ada support. Okey, support dari segi keuangan untuk dapatkan rawatan. Dan jika kita meninggal dunia secara tiba-tiba, ada sedikit keuangan untuk family kita. Dan dalam takaful juga kita mengamalkan konsep hibah takaful. Kita galakkan orang untuk hibah takaful berbanding letakkan penama biasa. Okey, sebab hibah takaful ni akan directly kepada penama 100% tanpa sebarang cas. Okey, mungkin ada nilai tunai yang berbaki pun, nilai tunai pun kita akan bagi secara hibah takaful kepada waris yang korang letakkan lah. So dekat sini tak ada keraguan untuk korang bayar, sebab tak pernah rugi sebenarnya. Kadang-kadang kita kira baru bayar 10,000, tapi kita dapat claim pembahasan kematian 250,000, 240,000 keuntungan. So kat mana ruginya? So dekat sini bertakaful lah hari ini, sebab mungkin hari ini korang rasa tak penting, tapi satu hari nanti mungkin korang memerlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abdul Hamid, teman runingan takaful anda.